Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, hari ini kita akan sambung dengan lakaran isometrik. Jadi murid-murid seperti biasa diminta bersedia dengan pensel dan juga buku lakaran. Okay, langkah yang pertama saya minta kamu bahagikan kertas lakaran kamu kepada 3 bahagian sama seperti lakaran oblik sebelum ni. Okey, kemudian labelkan ada 9 langkah untuk kita buat lakaran isometrik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey, langkah pertama, lakarkan paksi mendatar X dan paksi menegak Y. Jangan tekan pensel. Kali ni buat kat tengah-tengah. Okey, paksi mendatar X dan paksi menegak Y. Okey, langkah yang kedua, kita akan lakarkan paksi surut Z1 dan Z2 yang bersudut 30 darjah. Okey, so kita ulang balik. Paksi mendatar X, paksi menegak Y. Dan macam mana kita nak hasilkan paksi surut Z yang bersudut 30 darjah? Okey, ini tipsnya. Kamu buatkan satu segi 4 sama kiri dan kanan. Segi 4 sama, maksudnya setiap sisi ni sama. Okey, jangan buat segi 4 tepat pula. Buat segi 4 sama di sebelah kiri dan di sebelah kanan paksi kita. Okey, dan setiap panjang tu kamu bahagikan agak-agak kepada 3 bahagian. 1, 2. Okey, nampak? 1 bahagian, 2 bahagian. 1 bahagian ni bila bersudut tegak, dia adalah 45 darjah. Okey. 1 bahagian 15 darjah. 3 bahagian, bahagian yang kedua 30 darjah. Bahagian yang ketiga 45 darjah. So, kita nak ambil yang 30 darjah. Okey, 30 darjah. Jadi, kamu panjangkan garisan untuk kita jadikan paksi Z, Z1 dan Z2 pada sudut 30 darjah. Okey. Okey, kamu boleh pusing-pusingkan kertas kamu. Yang ini ialah Z1. Yang ini ialah Z2. Okey. So, kita dapat paksi mendatar X, paksi menegak Y dan paksi surut Z1, paksi surut Z2 dengan sudutnya 30 darjah. Okey. Langkah yang ketiga. Okey, langkah yang ketiga, kita akan tandakan ketinggian objek pada paksi Y dan labelkan sebagai A, B. Jadi kita ulang semula langkah yang pertama tadi. Paksi X, paksi menegak Y dan paksi surut. Ingat balik step tadi, bahagikan kepada 3 kan? 30 darjah. So paksi surut okey. Z1 dan Z2. Tandakan ketinggian objek. Labelkan sebagai A dan B. Okey. So, itu langkah yang ketiga. Okey, langkah yang keempat. Kita ulang semula langkah 1 sehingga langkah 3 tadi. Okey. So, paksi mendatar X. Paksi menegak Y. Okay, dan kita ada paksi surut Z1 dan Z2. Z1 dan Z2. Dan kita labelkan ketinggian objek dengan A, B. Okay. So, itu tadi langkah 1 hingga 3. Seterusnya untuk langkah 4, bina garisan selari dengan Z1 dan Z2 dari titik A. Okay. So, bina garisan selari.
Ini garisan selari dengan Z2. Ni garisan yang selari dengan Z1. Okey. Langkah yang kelima, ulang semula langkah 1 sehingga langkah 4 tadi. Okey, so kita ada paksi X, paksi Y. Buatkan paksi surut. Sudut 90 darjah ni bahagikan kepada 3. So kita akan dapat paksi yang bersudut 30 darjah. 30 darjah. Okey. So ini Z1, Z2, ketinggian objek A, B, dan kita buat garisan yang selari. Okey. Okey, ini tadi langkah yang pertama sampai ke-4. Kemudian langkah kelima, bina garisan tegak dari C. Okey. Tadi yang ke-4 tadi, kita kena labelkan sekali, tandakan lebar AC. Lebar AC. Okey, katalah kita tanda kat sini C. Kat sini kita punya D. Kita labelkan sebagai E. Okey. Ni lebar objek kita AC, panjang objek kita AE. Okey. So, untuk langkah yang kelima ni tadi, kita ada C kat sini, kita ada E kat sini. Okey, langkah yang kelima, bina garisan tegak dari C. Menegak. Menegak maksudnya ke bawah lah. Menegak dan labelkan CD. Daripada E menegak, labelkan sebagai EF. EF. Okey. So, langkah yang keenam, seperti biasa, ulang balik. Kita ada paksi X mendatar. Kita bagikan kepada 3. Okey. So, Z1, Z2, ketinggian objek AB, garisan selari dengan Z1, Z2, garisan selari dengan Z1. Okey, lebar objek C, panjang objek E, garisan ke bawah D, garisan ke bawah F. Okey, langkah yang keenam. Langkah yang keenam, bina garisan selari CG dan EG. Maksudnya daripada titik C, kita buat satu garisan selari. Okey, ke sana, selari dengan AE. Satu lagi garisan selari A, mula daripada titik E. So, yang ini selari dengan garisan ni, AC. Okey. Nampak? Okey, langkah yang ketujuh, macam biasa, ulang semula langkah 1 sampai langkah 6. Kamu kena buat berulang-ulang kali supaya kamu ingat. So, paksi mendatar X, paksi menegak Y, sudut 90 darjah, bahagi 3 supaya kita dapat sudut 30 di kiri dan di kanan. Okey, jadi kita ada Z1, Z2, labelkan ketinggian objek AB, buat garisan selari daripada titik A, garisan selari. Okey. Kemudian panjang objek AC, lebar objek AE. Garisan menegak daripada titik C ke bawah, CD ke bawah, EF, dan garisan selari. Ini tadi labelkan sebagai G, E, G. Kalau kamu rasa tak berapa ni, sebab kamu tak tekan pensel kamu, so kamu boleh agak-agak bagi nampak dia selari. Okey, bagi dia selari.
dan labelkan sebagai G tadi. Okey, langkah yang ketujuh ni, langkah yang ketujuh, bina garisan menegak dari G ke bawah. Dan kita akan labelkan ketinggian dia sebagai H. So, daripada G ni kita buat garisan ke bawah menegak. Okey, menegak ke bawah. Kemudian kamu tandakan ketinggian dia ikut ketinggian AB agak-agak. Katalah kamu boleh agak-agak macam tu, kata kat sini, kita labelkan sebagai H. Okey, so langkah yang ke-8, ulang balik. Paksi X, paksi Y, sudut 30 darjah, sudut 30 darjah, Z1, Z2, ketinggian A, B, garisan selari, garisan selari, okey, kemudian lebar objek C, lebar objek, panjang objek E, gariskan ke bawah D, panjang ke bawah F, garisan selari, garisan selari, labelkan sebagai G, dan garisan menegak ke bawah labelkan sebagai H. Kamu agak-agak panjang AB ni sama dengan panjang GH. Kemudian untuk langkah yang ke-8, kita bina garisan selari dari D pergi ke H dan daripada F pergi ke H. Okey, agak-agak garisan selari dia. Ketinggian H tu tak apa, titik H tu kita boleh ubah-ubah ikut pada kita punya garisan selari kita ni. Okey, so H kat sini. Okey, last sekali langkah yang ke-9. Okey, langkah yang ke-9, sekali lagi ulang balik step pertama. Paksi X, paksi Y, bahagikan sudut 30 darjah, paksi sudut Z1 dan Z2, Z1 dan Z2, ketinggian objek A, B, garisan selari daripada titik A, selari dengan Z2, daripada titik A, selari dengan Z1. Okey, kemudian lebar objek C, panjang objek E, garisan ke bawah D, garisan ke bawah daripada E, jadi F, kemudian garisan selari daripada titik C, selari dengan garisan AE, dan daripada titik A, daripada E, selari dengan yang ni. Titik persilangan kita panggil G. Labelkan ke bawah untuk ketinggian, agak-agak ketinggian dia. Okey, kemudian garisan selari daripada D pergi ke H, daripada F pergi ke H. Okey, langkah yang ke-9 ni kita tinggal legapkan saja garisan objek. Okey. Objek kita sekarang ialah kuboid. Kenapa kuboid? Sebab panjang dan lebar dia tak sama. Okey. Okey, yang bahagian belakang dalam yang kita tak nampak ni, kita tandakan dengan garisan putus-putus. Garisan putus-putus ialah garisan tersembunyi. Okey, jadi kita dapat garisan binaan, yang legap ni ialah garisan objek, dan yang garisan putus-putus ialah garisan tersembunyi. Okey, siap lakaran isometrik kita untuk objek kuboid. Terima kasih.